Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Yang dirahmati Allah Fadil Tuan Imam, Tuan Pengerusi Qaryah, Barisan Ahli Jawatan Kuasa, Ashabul Fadilah, Imam-imam, pegawai-pegawai, tuan-tuan guru, alim ulama muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Jalla wa'ala. Yang pertama dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita merafa'kan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana dalam tempoh hari yang kedua kita berada di dalam tahun yang baru, Allah Ta'ala masih lagi mengurniakan pelbagai nikmat. Yang nikmat ini, kata Syekh Ibn Atta'ilah As-Sakandari, kalau kata kamu nak hitung, kalau kata kamu nak kira, kalau kata kamu nak nilai, tidak akan dapat sama sekali pada juzuk hitungan kamu tadi. Sama ada kamu nak hitung dengan amal kamu, sama ada kamu nak hitung dengan pemberian sedekah kamu, tak akan dapat sama sekali. Iaitulah ni'matul ijad wa ni'matul imdad. Maka apabila Allah Ta'ala berikan kepada kita dua keadaan ini, yang pertama ni'matul ijad, nikmat diwujudkan oleh Allah. Nikmat Allah Ta'ala adakan kita di atas muka bumi Allah ni. Allah Ta'ala keluarkan kita, asal kejadian adalah mati. Allah Ta'ala keluarkan kita ni muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebab tu ada orang sekarang ni jenis trend dia, ni eloklah tuan-tuan buat tajuk apa? Tanda cinta Rasul sengketa di antara umat. Hari ini umat Islam ni berada di bawah satu panji, iaitu panji Islam. Tapi daripada situ tu dia berpecah, Masya Allah. Daripada sudut mazhab, berkelahi daripada sudut khilaf ulama, daripada sudut pegangan akidah, dengan Syiah, dengan Wahabi, dengan Salafi, dengan pelbagai. Yang boleh wujud perkara-perkara ini apabila ada manusia yang suka melabel-labelkan kedudukan seseorang. Inilah kejumudan yang berlaku dalam masyarakat yang kononnya berpegang kepada akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Selalu saya bercakap benda ni di mana-mana sekalipun. Daripada sudut akidah pun hari ini sampai ada pertelingkahan di kalangan kita. Kalau di kalangan ulama-ulama besar cuma daripada sudut fiqh, tetapi masuk hari ini sampai soal akidah, ada juga perbalahan yang besar.
Allah Ta'ala dah sebutkan kepada kita bagaimana kehidupan ni bermula. Wa tukhrijul hayya minal mayyit. Allah Ta'ala keluarkan kita daripada tidak ada kepada ada. Ada mulut-mulut yang berkata, sebab apa nak kena sembah Allah lagi? Allah pun wujud, kita pun wujud. Nak sembah Allah untuk apa lagi? Tuan-tuan di Johor mungkin tak ada. Saya ni Allahu Akbar. Merata negeri yang saya pi macam-macam, daripada sudut kedudukan, pegangan, lidah, petah berbicara. Dia kata Allah pun wujud, kita pun wujud. Itu yang tak mengaji ni susah lah. Tuan-tuan, kalau kata datang puak-puak begini ni, tuan-tuan jangan layan. Allah Ta'ala ni wujud. Kita kena ingat wujud Allah Ta'ala, nama dia wujud hakiki. Tapi kita ni tadi wujud kita wujud majazi. Maknanya permulaan bagi kita adalah daripada tiada kepada ada. Yang tu yang Allah Ta'ala persoalkan, kaifa takfuruna billah. Macam mana kamu ni boleh lawan Allah? Macam mana kamu boleh engkar kepada Allah Jalla wa'ala? Sedangkan Allah Ta'ala kata, kuntum amwatan. Kamu ni semua mati belaka ni. Mati ni dalam istilah kata tidak ada. Benda yang sekejap ada, benda yang sekejap tidak ada. Kata pengarang kitab bagi Durun Nafis, dia kata, bolehkah bayang-bayang menghalang perahu daripada belayar? Tuan-tuan faham ayat saya? Bolehkah bayang-bayang menghalang sebuah perahu, sebuah kapal daripada belayar di atas laut? Boleh ke tak? Jawapan dia tak boleh, kerana bayang-bayang tidak boleh memberi bekas kepada kapal tadi. Sebab apa? Sebab bayang-bayang bukan ada selalu. Ada sekejap, tak ada sekejap. Macam cik semua tu. Sekejap ada, sekejap tak ada. Yang tu lah dia. Ada kala panjang, ada kala pendek. Itulah hakikat kehidupan kita pada hari ini. Allah Ta'ala kata, kuntum amwatan fa ahyakum. Dulu tidak ada, sekarang Allah Ta'ala cipta bagi ada. Kemudian thumma yumitukum, dah hidup atas dunia, yang Allah Ta'ala sifatkan dunia ini sebagai darul ibtila, tempat untuk kita nak mendapatkan ujian, tempat untuk kita nak mendapatkan cubaan, tempat untuk kita nak mendapatkan dugaan daripada Allah Azza wa Jalla. Maka sebab tu hari ini apabila Allah Ta'ala berikan nikmat, yang pertama nikmatul ijad, nikmat diadakan daripada tidak ada. Sebab tu hari ini kalau kata tuan-tuan duduk dalam line asatizah yang berdakwah ni, tuan-tuan akan jumpa 1001 masalah, terutama akidah. Saya kalau kata daripada sudut furuk orang nak berkelahi, boleh gagah lagi lah, boleh saya terima lagi. Tapi daripada sudut akidah, sekiranya ada perbalahan, itu adalah menunjukkan kebodohan yang nyata di kalangan umat. Dia boleh tanya dengan saya dalam radio. Saya ingat lagi nasib baik dalam radio, kalau kata dia duduk ada depan saya baling dengan cawan ni dah. Dia tanya dengan saya, Ustaz, sebab apa kita kena salat 5 waktu? Bukankah kita dengan Allah adalah kekal, sama? Dia tanya tu, berani pok-pok ni. Makan mabuk ketum rasanya dia ni. Tuan-tuan tahu mabuk ketum? Dia mabuk ketum kot sebab dia berani persoal tentang salat 5 waktu. Masya Allah. Tuan-tuan tahu tak? Dalam hidup ni ada orang yang dia mahir menggunakan ayat Quran untuk memesongkan akidah. Tidak tak keluarlah yang kata Rasul kahar. Kahar ni bahasa utara dia panggil kahar.
Tuan-tuan tahu kahak? Kahak ni nama dia buah agresif. Dia bukan pasif tau, dia jenis agresif ni. Buas, habis tu jenis kasar. Yang tu nama dia kahak. Rasul Kahar tu ada pengikut tak? Oi, pengikut dia tuan-tuan. Lebih pada ni lagi. Ni saya mengajar ajaran betul ini. Banyak ni lah yang datang ni. Cuba kalau kata saya mengajar ajaran sesat. Oi, penuh. Bawa lori gamak dia duduk di luar. Rasul Kahar tu pun orang boleh ikut. Yakin pula tu pengikut-pengikut dia kata apa? Ni Rasul kami dah jamin dah kami berada dalam syurga. Dia tu pun tak tahu nak duduk di mana, nak pergi jamin macam mana. Dia guna hujah juga ayat Quran. Innaka laminal mursalin. Kau tu dia kata balik kepada dia, bukan balik kepada Nabi SAW. Tak mampu ketung kalau lagu ni. Hak jenis ni lah yang kata perosak agama ni. Yang dalam radio tu dia tanya dengan saya ingat lagi. Dia kata, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah Ta'ala berfirman, yang kekal mutlak zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila sebut kata macam tu, dia kata Allah Ta'ala kata, wa yabqa. Makna kekal mutlak. Mutlak adalah zat Allah Ta'ala. Tetapi ada dalam ayat lain, cuba ustaz baca, Allah Ta'ala kata, sesiapa yang masuk dalam syurga atau dia berada dalam neraka, dia mesti khalidina fiha abada. Dia akan hidup di alam akhirat sana abada, selama-lamanya. Dia akan berada di dalam syurga ataupun dalam neraka itu adalah selama-lamanya. Makna Allah pun hidup kekal, kita pun hidup kekal. Tuan-tuan nak jawab apa dengan pokok ni? Sebab tu kalau kata ada belah-belah Johor ni, tuan-tuan buat langkah yang paling selamat. Assalamualaikum, cabut. Jangan tunggu-tunggu pakai kita jadi lauk dia lah. Kalau kata tuan-tuan rasa nak jawab begini. Baqa Allah Ta'ala ataupun kekalnya Allah Ta'ala, nama dia kekal zati. Kekal kita, nama dia kekal aradi. Kita pun kekal juga. Tetapi konteks kekal tu kita kena faham. Ayat Quran, kita bukan boleh duk membaca, faham macam tu saja. Dia ada kaedah nak memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu bila sebut tentang persoalan kekal, Allah Ta'ala dia kekal zati, kita ni tadi kekal aradi. Maknanya apa dia? Kekal Allah Ta'ala, dia tak mengharapkan kepada sesiapa untuk mengekalkan dia. Makna dia berdiri dengan sendirinya. Lam yalid wa lam yulad. Lam ini menafikan benda yang telah lalu. Kalau lan menafikan benda yang sekarang dan yang akan datang. Walan tarda, tak akan pernah redha. Ankal yahud walan nasara, iaitu pokok Yahudi dan juga Nasara kepada kamu. Itu lan. Ini kalimah lam. Lam yalid wa lam yulad. Allah Ta'ala tidak beranak dan dia sendiri tak diperanakkan. Itu bagi akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Maka bila sebut tentang persoalan ni, kita pula kekal apa? Kita pula nama dia kekal aradi, kekal yang mendatang. Ain, ra, dad, ya. Kan kita mengaji dalam kuliah tajwid. Saya tengok tadi ada nama ustaz manakah? Tajwid dan fasahah. Tuan-tuan belajar di Masjid BBU. Dalam hukum tajwid, ustaz tu akan sebutkan kepada kita ada satu hukum nama dia mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun. Sebab kita matikan dia, hakikat dia tidak mati. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Mim tu asalnya tidak mati. Mim tu berbaris kasrah, maknanya hidup lah. Tapi kita yang matikan dia dengan sebab kita nak waqafkan bacaan. Maka sebab tu apabila kita nak berhenti, maka kita nak waqaf, maka kita baca dengan sukun.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nun tu asalnya tidak mati. Tetapi dengan sebab dia tu tadi kita nak wakaf, maka kita matikan dia. Maka itu tak dinamakan sebagai sakin mutlak. Bila sebut kata macam tu, dia mati itu tadi arid mendatang. Dengan sebab kita nak wakaf, baru kita matikan dia. Kalau tak wakaf, kita tak matikan dia. Macam itulah juga, bila sebut tentang persoalan arid ni, siapa yang mematikan? Bukan hakikat ayat tu, tapi kita yang mematikan. Sebab kita nak wakaf. Macam tu juga dengan aradi ni. Yang kata kekal aradi ni, makna dia apa dia? Kita berhajat kepada Allah untuk mengekalkan kita. Bukan kita mengekalkan diri kita sendiri. Maknanya sama tak kita dengan Allah? Tak akan pernah sama. Sebab Allah dia tidak melalui proses fana, tapi manusia melalui proses fana. Ayat ni yang kata ni, ayat Quran yang kita baca tak boleh kita terjemah suka-suka. Macam ada setengah ayat tu, macam ayat yang selalu kita duk baca dalam surah Yasin. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Idza arada yuridu iradah. Apabila Allah Ta'ala itu dia berkehendak atas apa juga kehendak dia tu tadi, melainkan dia cuma kata kun fayakun. Dia tinggal kata kun fayakun. Berapa orang yang faham kata Allah Ta'ala nak buat apa-apa tinggal kata jadi, maka jadi. Ramai orang yang saya duk mengajak, saya duk tanya tu kadang-kadang keluar persoalan ni lah. Dia kata Allah Ta'ala ni nak buat apa-apa tinggal kata jadi, maka jadi. Wahai langit, jadilah langit, jadi. Wahai bumi, jadilah bumi, jadi. Itu adalah fahaman yang terkeluar daripada akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kerana dalam sifat ilmu kalam, dalam sifat 20 ni, ada satu sifat yang kita namakan sebagai sifat ma'ani. Dia daripada 20 tu dia pecah kepada 4. Yang ni tuan-tuan kena mengaji dalam kuliah maghrib lah. Saya cuma terang sikit saja. Daripada 20 dipecah kepada 4 sifat yang asas. Subutiyah ni ataupun nafsiyah mutlak bagi wujud Allah Ta'ala. Maknanya tidak sama dengan wujud kita tadi. Kita bermula dengan tidak ada, tetapi Allah wujud itu dalam keadaan tidak pernah berada daripada juzuk permulaan dan pengakhiran. Yang kedua, sifat salbiyah. Salbiyah itu ataupun salbun. Salbun ni dalam bahasa Arab maknanya nafi. Salbiyah ini adalah sifat yang menafikan segala kejelekan, segala kekurangan, segala kecelaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu ada setengah ulama akidah dia tak namakan sifat ni sebagai sifat salbiyah, tapi dia namakan sebagai khabariyah. Ni nak cerita pasal Nabi nak hadir ni, tapi dia main dulu di sinilah. Tuan-tuan jangan duk pening apa cerita hari ni. Pasal hari ni macam-macam punya masalah. Bila sebut tentang persoalan sifat salbiyah tadi ni, ada sebahagian ulama akidah namakan dia sebagai sifat khabariyah, sifat yang mengkhabarkan. Sebab dia, kalau kata tuan-tuan faham, dia bukan sifat hakikatnya. Dia adalah perkhabaran Allah Ta'ala yang menunjuk tentang keadaan Allah. Baqa. Baqa tu apa dia? Baqa adalah yang diletakkan sebagai keadaan Allah, bukan sifat. Sifat ni apa dia? Sifat ni adalah sesuatu yang menumpang pada sesuatu. Kapas itu putih. Tuan-tuan faham tak ayat saya? Kapas itu putih. Maka putih itu adalah menumpang pada kapas. Batu itu keras. Keras menumpang pada batu. Itu nama dia sifat. Ni. Kulit Al-Quran ni warna merah. Maka merah menumpang pada kulit Al-Quran. Biru menumpang pada kapet. Apa lagi? Mi goreng
itu pedas. Pedas itu menumpang pada mi goreng tadi. Boleh faham tak ni? Maka itu nama dia sifat. Macam kita lah, berdirinya zat kita ni, maka pemurah masuk pada sifat kita, tinggi berada pada diri kita, kulit cerah berada pada diri kita. Itu semua adalah sifat. Tetapi orang tanya dengan kita, sihat ke? Tak sihat ke? Sihat tak sihat itu bukan sifat. Itu adalah perkhabaran keadaan, nak mengatakan bahawasanya bila sebut kata sihat menafi kata lemah. Sebab tu dia kata wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Disuruh tu yang kata ayat akidah. Ayat akidah ni dia mesti kena kuat, dia mesti kena ada isbat dan nafi. Bila sebut kata ada isbat, maknanya Allah Ta'ala suruh bertawakal kepada Tuhan yang mana dia tu tadi hayyil ladzi, yang dia tu tadi hidup, la yamut, tidak mati. Kalau hidup saja dia tak panggil akidah. Tetapi kalau kata hidup, tidak mati, itu adalah akidah. Ini yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-jazmu mutabiqul lil haqq an dalil. Itu yang dikatakan i'tiqad. I'tiqad mesti kita kena rujuk kepada i'tiqad yang jazam. Bila sebut kata jazam ni mesti kena putus. Mesti kena yakin bahawasanya Allah Azza wa Jal tidak sama dengan kedudukan makhluk. Sebab bila sebut kata baqa, dia bukan sifat yang menumpang pada zat Allah Ta'ala, dia adalah perkhabaran yang menumpang. Makna bila sebut kata baqa, menafi kata Allah Ta'ala tadi fana. Selepas daripada tu baru datang sifat yang disebutkan sebagai ma'ani. Yang ni barulah sifat. Secara ilmiahnya. Qudrah, iradah, sama', basar, kalam. Ini adalah sifat. Dalam tu Allah Ta'ala kata dalam sifat ma'ani, ulama' letakkan bahawasanya qudrah sebagai satu sifat. Allah Ta'ala pun sebut dalam Al-Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Tadi baru kita dengar Tuan Imam kita baca. Baru kita dengar Tuan Imam kita baca, dia Allah Ta'ala gunakan perkataan khalaqa. Makna Allah Ta'ala kena buat. Kalau kita kata Allah Ta'ala buat sesuatu dengan bercakap, maka tak akan sama dengan apa yang telah dibawa daripada sudut ilmu akidah yang selama ni kita mengaji. Iaitu dia kata qudrah masuk dalam sifat 20 tu. Qudrah termasuk dalam sifat tu, maka kita kena ingat Allah Ta'ala nak buat sesuatu mesti kena buat. Ayat tu kita panggil sebagai isti'arah tamthiliyah, ta'alluq perbandingan qudrat Allah Ta'ala laju seakan-akan Tuhan berkata-kata. Tu bagi takrifan ayat tersebut. Nak bagi tahu kepada kita bahawasanya ayat Quran jangan kita baca terus kita faham macam tu. Hari ni orang kita ni dia bila kata dia baca Al-Quran punya tafsir, dia baca-baca terus dia terjemah ikut suka hati dia saja. Tanpa berpandukan kepada seorang guru yang boleh memandu dia dalam nak menafsirkan Al-Quran. Sebab tu apabila sebut tentang persoalan ni'matul ijab, Allah Ta'ala peringatkan kepada kita bagaimana kita wujud ada sebelum daripada dengan selepas daripada tiada. Makna hidup kita ni tadi Allah yang menciptakan. Dan yang keduanya diberikan wa ni'matul imdad, nikmat yang berpanjangan. Nikmat yang berpanjangan inilah termasuk dalam juzuk kerasulan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Bila didatangkan nikmat yang berpanjangan itu, banyak orang faham nikmat yang berpanjangan makan, minum, udara, berkahwin, anak pinak, itu adalah nikmat yang berpanjangan. Sebenarnya tidak. Nikmat yang berpanjangan adalah yang dimaknakan dalam ni'matul imdad tadi ni adalah kerasulan baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam.
Kita tengok bagaimana zaman sebelum kedatangan Islam dengan selepas daripada kedatangan Islam itu sendiri. Yang kata ayat nasakh dan mansukh pun ada dalam ilmu ulumul Quran. Kita akan jumpa di antara ayat nasakh dan juga ayat mansukh. Bagaimana dalam persoalan iddah sebelum datangnya arba'ata ashhurin wa ashra, 4 bulan 10 hari sebelum tu datang yang disebutkan sebagai setahun. Bagaimana orang-orang yang tidak mendapatkan harta pusaka bagi Islam ataupun yang bukan Islam ataupun sesiapa sekalipun sebelum kedatangan Islam, orang-orang ni yang kata orang perempuan tak layak dapat harta pusaka. Sebab tu Allah Ta'ala kata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Ta'ala sebutkan kepada kita apabila datangnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, dia mengubah segala-galanya. Kasih sayang yang Islam bawa ada pada Nabi. Tapi hari ini orang letakkan Nabi di mana? Sebab tu saya tak pernah marah orang nak buat majlis cinta Rasul ke majlis apa pun. Tapi kita kena letakkan Nabi bukan pada malam tu sahaja dalam diri kita. Bahkan kena letakkan Nabi ni kalau boleh setiap masa dalam diri kita ni. Kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sehari berapa kali? Kita sayang kepada isteri kita, kita sayang kepada anak kita, kita telefon, kita buat video call, kita buat macam-macam kalau kata berada di tempat kerja. Sebab sayang, sebab rindu, sebab ingat. Sebab tu kata Al-Imam Nawawi, tak mudah kamu lafazkan kata kamu cinta kepada Rasul, tapi kamu tak pernah ingat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kita risau, kita cuma ingat kepada Nabi pada saat tu, balik daripada majlis tu tak ingat dah kepada Nabi. Dengan adanya Nabi, kita kenal hari ni Islam. Kalau tak ada Nabi, masjid ni akan jadi Wat Siam. Wat Siam Bandar Baru Uda, dia tak jadi masjid Bandar Baru Uda. Dia tak ada yang pakai macam ni. Saya pun tak pakai ni, saya pakai kuning. Kasut pun tak pakai, zuhudnya Tok Sami budak ni. Tuan-tuan jangan dah buat main, ustaz-ustaz kita pun tak zuhud ni. Saya main masjid pakai selipar, naik kereta hebat pula tu ustaz-ustaz lah ni. Tok Sami ni pergi mana pun naik kenderaan awam, zuhud dia. Dalam soal zuhud, ustaz-ustaz tak boleh bicara lah pada hari ni. Kalau kata tuan-tuan faham kata zuhud jenis apa? Zuhud jenis kena TV lempak buang. Ada TV tu, sedekah habis kat orang. Rumah jadi macam surau. Kalau kata tuan-tuan punya fahaman lagu tu, tuan-tuan pergi kawan dengan Sami tu lah. Kan? Sebab dia macam tu dah. Pergi mana-mana pun dengan jubah oren tu lah. Jubah oren kuning tu lah. Dulu, kini dan selamanya. Saya tak pernah tengok dia pakai warna pink. Tapi saya tengok Tok Sami pakai warna pink. Tak pernah kita imam masjid pun tengok saya pakai warna ni. Imam kita cuba tengok pakai warna kelabu. Kut sagi jemaat lah kot rasmi sikit baru pakai warna hitam. Kan? Tapi hitam tu kita tak pakai. Supermarket kita tak pakai. Pizu ada kita pakai jubah. Tak ada. Sebab tu kalau kata kita tengok pada hari ni, kalau kata tak ada Islam, yang ni tak jadi masjid ni. Sebab tu pada setiap hari Jumaat, khatib akan memperingatkan dalam khutbah yang kedua, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yusalluna tu dia jadi present continuous tense, benda yang senantiasa. Allah Ta'ala tak pernah meninggalkan daripada berselawat kepada Nabi. Allah Ta'ala berselawat dalam arti kata menurunkan rahmat dia yang seluas-luasnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh umat manusia.
Kita hidup pada hari ini dengan rahmat. Sebab tu dalam kehidupan kita pada hari ini, dalam majlis Maulidur Rasul macam Johor ni, saya tengok semangat sungguh tuan-tuan ni. 4 bulan katanya seluruh Johor buat sambutan. Pulau Pinang pun buat sekejap ya. Dalam 4 bulan tu saya harap kita manfaat sungguh-sungguh dalam tempoh 4 bulan tu. Persiapkan diri kita untuk ingat sebanyak mungkin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab dengan dialah pada hari ini kita mengenal apa itu Allah. Kita mengenal apa itu Islam, kita mengenal apa itu iman, kita mengenal apa itu taqwa. Hari ini bila sebut tentang persoalan Rasul, kita tengok bagaimana Nabi diutuskan untuk menegakkan tentang satu sifat yang paling mulia, darjat yang paling tinggi adalah ketakwaan hakiki. Kerana kita kena ingat, pangkat di dunia tidak ada apa-apa. Sebelum ni berlaku peristiwa yang kita pakat-pakat sama-sama sambut juga di seluruh Malaysia adalah Ma'al Hijrah. Dalam peristiwa Ma'al Hijrah, Nabi keluar daripada rumah dia pada tanggal 28 Safar ke gua bersama-sama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Bersembunyi dalam tempoh 3 hari. Kemudian 1 Rabiul Awal, Nabi keluar daripada situ menuju kepada Yathrib pada waktu tu. Menuju ke Yathrib. Tanggal 8 Rabiul Awal, pada tanggal 8 Rabiul Awal, Nabi SAW sampai di bumi Quba. Dalam perjalanan tu Allah Ta'ala kenapa tak datangkan burak? Cuba kita berfikir, kenapa Allah Ta'ala tak datangkan burak kepada Nabi? Bila kata Nabi naik burak, tengok-tengok terus sampai ke Madinah. Tak perlu nak melalui liku-liku, susahnya nak berhijrah. Tak perlu pergi bersembunyi di gua, tak perlu minta bantuan Abdullah bin Uraiqid, satu orang yang bukan Islam. Kenapa Nabi diuji susah macam tu? Sebab kata para sarjana hadis, disebutkan bahawasanya apabila Nabi diuji semacam itu, maka benda tu ada terkait dengan perkara yang dituntut kepada seluruh umat manusia. Maknanya hijrah dituntut kepada seluruh diri umat Islam pada hari ini. Hijrah memang kita kena buat, tetapi Isra' wal Mi'raj itu adalah khusus hadiah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isra' dan Mi'raj mutlak khusus bagi Nabi, kita tak payah. Jangan pula kita pandai-pandai pula duk buat pula balik semayang Isya tu, habis-habis semayang Isya ni macam malam ni. Orang tanya, Ji, tak tunggu forum ke, Ji? Oh, minta maaf tadi sebab sebelum aku masuk tadi ni Jibril tunggu di pokok tu, di simpang nak masuk ke masjid tadi. Jibril duk tunggu, dia bawa burak, aku nak naik Isra' dan juga Mi'raj. Tu confirm demam panas. Dia ada wire, dia short di mana-mana tu. Kan Isra' dan Mi'raj tak dituntut kepada manusia biasa, tetapi hijrah dituntut. Punya susah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampai di bumi Quba. Apa yang Nabi bina dulu? Nabi tak bina rumah dia. Nabi tak bina dewan orang ramai. Nabi tak bina stadium, Nabi bina masjid. Kerana apa? Kerana masjid adalah tempat penyatuan seluruh umat yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kira siapa pun kita, tak kira apa pun pangkat kita, semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah masjid, rumah Allah Azza wa Jalla. Kita cuba tengok dalam masjid ada apa? Ada saf. Cuba kita tengok dalam masjid, masuk dalam masjid ada saf. Sebab apa ada saf? Kita selalu suka doangkat orang-orang barat, terutama orang Islam yang tak nampak. Kita kena ingat, barat pun dia cedok idea Islam. Contoh,
nilai kesamarataan yang ditulis oleh Nelson Mandela dalam buku dia Long Walk to Freedom. Tuan-tuan mungkin pernah baca buku ni, tebal juga buku dia. Satu novel, bukan novel lah, satu buku lah lebih kurang dia yang ditulis oleh Nelson. Satu pemimpin besar dunia, Nelson Mandela, dia tulis dalam buku tu tentang nilai kesamarataan manusia yang tidak ada beza pangkat, kedudukan, keturunan dan seumpamanya. Dia cuba menghapuskan dasar apartheid dalam kalangan masyarakat dia. Dia cuba membuang nilai diskriminasi. Saya mula-mula baca buku tu kata, ish, hebat Nelson ni. Tetapi sebenarnya saya salah. Yang hebat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nelson buat satu gagasan menghapuskan nilai kesamarataan, nak bagi sama rata di sisi manusia tadi, tidak ada pangkat dan kedudukan, sebenarnya Nabi telah terlebih dahulu bawa benda tersebut. Waktu bila tuan-tuan? Masjid, pembinaan Masjid Quba. La masjidun ussisa 'ala taqwa, masjid yang dibina atas dasar-dasar takwa. Apa yang ada di dalam masjid? Bukan ada kerusi, bukan ada meja, tetapi ada saf. Waktu kita berdiri dalam saf kita ni, ada beza pangkat dan kedudukan ke tuan-tuan? Tak ada. Orang kaya 3 ke hadapan, orang miskin 3 ke belakang. Ada saf macam tu. Kita pergi kerja, kita pergi buat kerja kita tu, ada pangkat. Tuan-tuan kerja di government, government sektor ni, tuan-tuan kerja di sektor kerajaan, dia akan ada grade 54, jusa, 48, 41, 17. Itu semua grade. Tuan-tuan yang grade 17, tuan-tuan pergi parking tempat pengarah grade jusa C. Tuan-tuan berani? Dia dah letak dah macam sini lah. Imam pun dia ada lot-lot imam dia tu. Bukan boleh duk main bubuh tuan-tuan. Tiba-tiba Bilal je pun. Bila sebut kata Bilal, contohlah kata Bilal 17, Imam 41. Tiba-tiba tuan-tuan pergi parking di lot 41 tu, tuan-tuan nak kena hon ke kamak ni? Tapi imam tak apalah juga, di masjid mungkinlah kurang bab-bab protokol ni. Tapi kalau kata di tempat kerja, jabatan-jabatan, lot pengarah, timbalan pengarah, tuan-tuan yang grade 17 kita ni macam saya ni pergi bubuh dalam tempat 41 tu. Rasa 48 tu rasa nak buat apa? Memang kena buang kerja 24 jam rasanya. Tapi masuk dalam masjid ada siap pun nak tanya kat tuan-tuan. Tu siap pergi tunggu kat depan pintu tu. Ha. Ni nak ke mana ni? Siap tanya. Nak masuk masjid lah tuan, nak solat. Hai, solat apa? Kamu ni grade berapa ni? Saya grade 54. 54 saf hadapan sebelah tingkap. Depan ni tak boleh belakang imam. Belakang imam jusa turus 3. Ni yang kamu ni duk nangis apa? Saya R3 ya tuan ni. R3 bukan di sini, nu tandah sana nu. Ada ke dia pernah buat kerja merepek macam tu tuan-tuan? Dalam masjid tidak ada. Datuk pun berdiri dalam tu, Tan Sri pun berdiri di situ, grade berapa pun berdiri dalam tu, orang miskin pun berdiri dalam tu, orang sihat pun berdiri di situlah. Nak menunjukkan itulah Islam yang tidak pernah ada perbandingan di sisi manusia, melainkan Allah yang ketahui apa dia nilai kita di sisi Allah. Hidup kita ni macam air ni lah tuan-tuan ni. Dalam botol kita nak beli air kan. Kita nak beli air, bila sebut kata lagu tu kita tengok dalam botol. Kita akan beli ikut kalau kata air mineral. Paling tinggi pun RM2 je kita beli. Kalau sampai RM7 kita tak beli. Walaupun air tu air mineral. Tapi kalau kata dalam botol yang sama, tuan-tuan buang air mineral, tuan-tuan letakkan air zam-zam, harga dia berubah. Bukan setakat RM2 paling tinggi, boleh naik RM40 satu botol. Walau botol yang sama.
kuantiti yang sama, tetapi nilaian tak sama. Jenis benda tu tak sama. Tuan-tuan buang air zam-zam, tuan-tuan buang air mineral, tuan-tuan letakkan madu tualang. Boleh jadi naik lebih daripada tu, boleh jadi harga dia 130. Tu. Tapi kita kena ingat, bila sebut kata botol yang sama, tuan-tuan buang madu tualang, buang air mineral, buang air zam-zam, tuan-tuan letakkan air longkang. Rasa-rasanya tuan-tuan nak jual RM1. Bagi free orang tak nak. Macam itulah hidup kita. Allah Ta'ala kata, inna akramakum indallahi atqakum. Sebab tu didatangkan Nabi sebagai ikutan kepada kita. Siapa yang tak bersyukur dengan kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan dia cuba mengingkari kerasulan Nabi. Sebab tu hari ni orang yang sedang mempertikaikan salat 5 waktu, kita tak boleh layan sebab Nabi pun salat. Nabi pun salat 5 waktu, macam mana kita pula tak payah salat pada hari ni? Sebab tu kata Al-Imam Nawawi, kena ingat banyak kepada Rasul. Bukan setakat Allah saja kita kena ingat. Allah itu sudah wajib, tapi Rasul itu juga adalah satu kewajipan, kerana dia adalah kekasih Allah. Sebab tu ada orang tanya dengan saya, Ustaz, ingat ni dengan niat ni sama ke? Orang Melayu dia kata niat tu apa dia? Ta'arif niat bagi orang Melayu, ingat dalam hati. Maksudnya saya duk ingatlah hati je lah Ustaz. Ingat ni dengan niat berbeza. Sebab ingat dengan niat, dia bahasa Arab. Ingat tu bahasa Melayu, niat itu bahasa Arab. Macam hari ni bahasa Melayu dengan bahasa Arab, dia tak boleh duduk sama. Tuan-tuan kena faham tau. Bahasa Melayu bukan betul ke semua. Haji, saya nak jemput Haji datang rumah esok, ada majlis baca Yasin. Oh, minta maaf. Esok kalau kata lewat sikit boleh tak? Pukul 11 aku nak pergi rumah Haji Dolah tu, ada majlis cukup kepala anak dia baru lahir ni. Betul ke tak ayat tu tuan-tuan? Majlis cukup kepala ataupun majlis cukup jambul, betul tak? Tak betul itu. Cukup kepala nak tinggal apa? Leher. Kau tinggal otak saja ni. Bahasa tu kita, bahasa Melayu pun out kita ni. Sebab tu tak boleh balikkan bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Sebab bahasa Melayu ni dia amat-amat pelik sikit. Yang nak masak nasi ke belum? Kita tanya ke isteri. Masak nasi ke? Ustaz. Masak beras. Orang Johor masak apa? JDT ni. Tuan-tuan masak apa? Masak beras ke masak nasi ke? Ghalibnya kita akan kata masak nasi lah. Dah masak nasi ke belum? Mana ada orang kata, yang dah masak beras ke belum? Ni hajah-hajah ni, tolong ya, balik-balik ni nanti tolong ubah. Masak beras, bukan masak nasi. Kan kena ubah dah. Dia beras baru jadi nasi. Masak nasi hanyut lah. Tidak pun jadi bubuk. Kan? Ini pun cara bacanya. Hospital Bersalin Pulau Pinang. Is it right? Betul ke tak? Contohlah Hospital Bersalin Pulau Pinang. Hospital ke Bersalin, orang ke Bersalin? Kan tu yang kata tu, kita hari ni penggunaan bahasa tu amat-amat teruk dah kita pada hari ni. Kan? Sebab tu kalau kata tengok bahasa Arab, tak boleh balik kepada bahasa Melayu. Macam mana bahasa Arab lah baru ni kan buat turun mayat MH17 tu. Wartawan kata, marilah bersama-sama kita bertakafur agar kita mengenang jenazah MH17 ni. Dia bukan bertakafur. Dia bunyi tu dekat-dekat tafakur dengan takafur. Takafur ni atas wazan tafaul. Dia boleh jadi kafir. Saling menjadi kafir. Tuan-tuan nak buat apa jadi kafir ni? Orang yang meninggal lah. Yang kita nak pergi jadi kafir tu buat apa? Bahasa Arab jangan tu.
Kita dok baca Allahumma ajirna minan nar. Tak ada sabdu, without syaddah. Tak ada syaddah. Ya Allah, hindarkanlah kami daripada api neraka. Tiba-tiba kita pergi baca Allahumma ajirna minan nar. Tambah pula syaddah. Ya Allah, humbankanlah kami pergi ke dalam api neraka. Ini kata kemas pokok ni. Jaga penggunaan bahasa tu. Macam lamba nun. Tuan-tuan pergi di Saudi, dia ada di botol susu tu, dia baca, dia tulis lamba nun. Tuan-tuan nak baca laban ke labin pun, labun pun boleh. Boleh belaka tiga-tiga. Laban, labin, labun. Tapi makna berubah. Laban, labin, labun. Labun anak unta. Labin ketui bata. Tu duk buat rumah tu kan. Laban susu lah. Ejaan sama tak? Sama. Macam falak dengan filak. Ejaan sama, fa lam qaf. Tapi makna berbeza. Sebab tu bila sebut tentang persoalan ingat dengan niat ni tak sama. Ingat ni mari daripada perkataan zakara yadhkuru zikran. Bermakna ingat. Ingat ni kata Al-Imam Nawawi dua, sama ada ingat dengan lidah ataupun ingat dengan hati. Ingat dengan lidah, kita baca apa zikir pun. Macam tadi tuan-tuan buat qiyamul lail. Tuan-tuan buat qiyamul lail, kita ada zikir munajat. Tu zikir tu, mari daripada zakara tu lah. Yang kata niat ni apa dia pula? Niat ni mari daripada nawayanwi niyatan. Ataupun kita kata mutlaqul qasdi, sesuatu yang terlintas dengan qadar sengaja. Sebab tu dalam kes penghakiman bunuh, contoh dia akan ada bunuh tanpa niat dan bunuh dengan niat. Bila sebut kata niat tu apa dia? Mutlaqul qasdi, sesuatu yang terlintas pada qadar sengaja. Maknanya macam kita hari ni. Sebab tu dalam fiqh mazhab Imam Syafi'i, kalau tuan-tuan niat puasa, walaupun pada masa tu tuan-tuan tengah qada hajat, bawah tengah buang ni, tiba-tiba niat puasa, sah. Tapi kalau kata niat semayang tak sah. Sebab semayang dia memerlukan kepada pergerakan dan lisan. Tuan-tuan ni walaupun hafal Quran, tuan-tuan nak mengulang Quran, tak boleh. Duk atas mangkuk tu tak ada kerja apa. Satgi sementara nak jadi imam, satgi tuan-tuan pun bukan imam ni lah. Kan? Dia mereka ni. Duk atas mangkuk tu tak ada kerja apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anim mubin. Rubama yawaddul ladzina kafaru. Duk buat lagu tu pula. Jangan duk buat kerja merepek lagu tu tuan-tuan. Nah, sebab dia lagu tu tak boleh. Walaupun niat tu baik. Niat tu apa dia? Nak mengulang Quran. Baik tak? Baik. Sebab tu nak buat ni kena tengok tempat. Macam tuan-tuan duk bagi sedekah hari Jumaat. Johor saya tak tahu macam mana. Saya pernah tempik tuan-tuan tahu tempik, marah. Saya khutbah Langkawi. Sibuk tolak tabung waktu khatib tengah khutbah. Ingat nak waktu khatib tengah khutbah jangan buat apa-apa. Hatta kalau kata tuan-tuan salam pun itu dianggap lara. Nabi larang bermain-main pasir. Hadis yang kata bermain-main pasir tu, duk main cungkir-cungkir tu, yang tu itulah termasuk hari ni WhatsApp, Twitter, WeChat, apa lagi? Insta, semua lah. Siap dia orang tak menyembang sama-sama tau, tapi menyembang by phone. Khatib ni panjang kan ini kan? Kata dia. Tak boleh macam tu. Walaupun salam tu baik ke tak? Baik. Siap menggugurkan dosa lagi, dosa-dosa kecil. Tapi kita kena ingat waktu tu bukan waktu untuk you nak bersalam. Nak bersalam datang awal. Nak bersedekah datang awal. Ni sibuk dah tolak tabung khatib tengah khutbah. Lara pada waktu tu. Kita datang lewat, masuk, siap salam orang sana, salam orang sini. Macam dia tu ahli parlimen Johor Bahru. Sibuk je. Nak bersalam datang bagi awal, tidak pun tunggu lepas salat Jumaat dan salam.
Bukannya tak bagi salam, tapi waktu Jumaat jangan buat apa-apa dah. Tumpu kepada khatib. Ada setengah tu siap dengan bertasbih lagi. Subhanallah, 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 subhanallah. Mau duk ambil tasbih tu lengkap bagi di leher. Tarik bagi, ambil dia tahu langit tinggi ke rendah. Waktu tu bukan waktu nak bertasbih. Hatta baca Quran pun lara pada waktu tu. Kita duk baca Quran, yang imam tengah khutbah, yang kita sibuk baca Quran. Itu bukan waktu dia. Dia ada waktu dia. Kita kena faham. Sebab tu dalam ingat kepada Rasul, mesti kena ingat pada setiap masa. Ingat yang pertama, ingat dengan lidah. Ingat yang kedua, ingat dengan hati. Sebab tu bila sebut tentang persoalan kita pada hari ini, sebelum kita akhirkan kuliah subuh kita, yang kita nak kena faham sejauh mana ingatan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam hadis Nabi ni, terutama dalam riwayat Bukhari dan juga Imam Muslim tentang selawat cukup banyak. Kerana bermula dengan Nabi itulah kita mengenal segala-galanya. Kita mengenal halal, kita mengenal haram, kita mengenal apa yang dikatakan aurat hari ini ni. Tetapi berapa ramai orang Islam yang tak tutup aurat? Sebab tu kita pada hari ini kena muhasabah balik dah. Kena menilai semula diri kita sebelum kita kembali kepada Allah. Sebab tu Nabi datang, dia bawa perisai yang paling tinggi, harga dia, mahkota paling tinggi adalah ketakwaan kepada Allah. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah kata kepada Abu Dzar, innaka mru'un fikal jahiliyah. Sedangkan Abu Dzar tu orang kanan Nabi. Nabi kata kepada Abu Dzar, kamu ni wahai Abu Dzar, satu-satu manusia yang cuba menaikkan semula sentimen jahiliyah. Sebab Abu Dzar pernah panggil kepada Bilal, ya banatas sauda, wahai anak perempuan kulit hitam. Pada saat tu berubah muka Nabi, kata Abu Dzar. Hatta aku bagi salam, kata Abu Dzar, Nabi tak jawab. Sebab dalam Islam bukan mulia daripada sudut keturunan. Jawa ke kita, Banja ke kita, mamak ke kita, siapa pun kita ni, kita kena ingat kita bermula daripada Nabi Allah Adam alaihi salam. Daripada situlah lahirnya seluruh umat manusia. Allah Ta'ala keluarkan kita tadi ni supaya tidak ada sifat yang sombong. Sebab tu Allah Ta'ala letakkan kelemahan Abu Dzar. Walaupun dia hebat, dia orang yang Nabi sayang, tapi Nabi cukup juga sayang kepada Bilal. Sehingga kan Nabi pernah kata kepada Bilal, hadithni ya Bilal bi arja amalin amaltahu fil Islam li'anni sami'tu khashfati na'alayk baina yadayya fil jannah, kata Nabi. Aku pernah dengar tapak kasut kamu wahai Bilal dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Apa dia amal kamu? Kita hari ini tuan-tuan segak daripada Bilal. Bilal bukan segak. Kulit pun hitam, bibir pun tebal, saya pun tebal dah, dia tebal lagi. Taklah sebelum tuan-tuan kata, baik saya kata. Rambut kerinting. Yang kata Bilal ni keturunan hamba, tapi dijamin syurga oleh Nabi, oleh Allah Jalla wa'ala. Bilal wafat 10 tahun lepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ni sibuk nak bagi kulit putih, tapi tak sibuk nak putihkan hati kita. Tak sibuk nak murnikan niat kita. Hari ni semua, tuan-tuan kalau kata nak kaya, ni orang BBU ni saya nak pesan. Nak kaya, tuan-tuan, nak lebih kaya, tuan-tuan buat lagu ni. Buat 3 produk. Yang pertama, ubat kurus. Tahu? Slimming produk, tuan-tuan buat. Sebelum tuan-tuan ambil gambar saya. Selepas, Ustaz Ambali. Kan? Tuan-tuan ambil. Tapi muka saya, tuan-tuan tarik bagi panjang sikit tu, kurus dah. Tuan-tuan jual lah apa-apa produk kurus pun, tuan-tuan kata pula within 3 weeks, dalam tempoh 3 minggu boleh turun 60 kilo. Dia balik tu dia sapu-sapu. Yang duk kaya hamba Allah tu, yang kita perut sampai nak berdidih dah.
Tak kurus lagi pun. Tapi kaya tak? Kaya. Orang lah ni dengan duit dia lah. Tuan-tuan tak tengok dalam Facebook hari ni, dapat depa ambil duit 50 banyak. Boh di tangan, boh di tangan kanan, tangan kiri. Kemudian tangkap gambar dekat kereta-kereta yang mahal. Dulu saya memakai kancil. Tapi alhamdulillah sekarang saya dah dapat pakai Lamborghini. Nak tahu apa bisnes saya? PM laju-laju. Orang pun PM. Tak ada kerja ni. Orang PM panggil sir pokok ni. Dia ni pasembor punya geng ni. Kan? Apa kau punya merepek ni? Punyanya nak jadi kaya. Yang orang duk habaq nak peluh kubur apa semua dia tak ada heran. Suruh baca suratul mulk. Ustaz suruh baca sampai nak berbuih mulut-mulut. Ustaz duk baca, dia tak baca-baca. Ni manusia hari ni. Kan? Sebab tu hari ni sibuk dengan pelbagai. Kemudian tuan-tuan meniaga ubat apa pula? Ubat putih. Kan? Hari ni muka nak kata banjak tak banjak, nak kata Jawa pun tak Jawa, nak putih juga. Mari daripada parik raja, parik mana apa semua tu, nak putih juga. Macam kalau kata saya tu kok diang apa semua tu lah kan. Nami, apa-apa tu pun nak kurus juga. Kola nerang. Yang tu pun kira nak putih juga. Bilal bin Rabah tak sibuk pun nak putihkan diri. Allah dah bagi, okey lah. Segak apa macam ni? Tak segak lagi, nak putih lagi. Kan? Tiba-tiba jual produk. Yang duk kaya pokok tu lah. Mereka jual produk lipstick collagen. Ali Syukri tu jual. Lalu lipstick collagen, muka semua mula-mula duk lagu tu. Lalu mulut duk lagu tu. Dah orang kita dia cukup suka jenis-jenis lagu tu. Kulitnya dia putih. Muka putih, tangan hitam dia kata. Allahu Akbar. Ni produk-produk ni kalau kata tuan-tuan buat mesti laku. Kan? Yang ketiga tuan-tuan dia ubat kuat. Kopi larat, kopi jantan, kopi ni mahkota dewa semualah. Tu saya duk bising di Pulau Pinang tu. Pulau Pinang ni kumpulan pondan ni ramai. Kata pondan transgender. Mereka ni ramai. Tapi pejabat agama pun tak larat dah nak buat ambush tuan-tuan. Mereka ni kalau kata pi tuan-tuan, mereka lari ni pakai skirt tu, terkengkang-kengkang lari laju. Hak ustaz yang pi ni macam badan saya. Pejabat agama, lepas daripada tu polis. Hak pi ni semua gout. Kan? Lemah jantung, kencing manis, darah tinggi, angin. Lari baru 4 tapak. Angin dah. Tak sampai lagi pun dekat pok-pok tu. Lepas tu lari tinggal kita macam tu je. Allahu Akbar. Kita sabit duk kuat pun dengan mahkota dewa ni. Tongkat Ali apa semua. Yang tu lah duk bagi. Tuan-tuan niaga ubat kopi larat apa semua ni. Oh, orang kita dia cukup suka. Tak tahu pasal apa boleh jadi kaya lagu tu lah. Last kali bubuh Guarana, Goji, tak tahu nak buat apa dah, bubuh minyak tanah. Allahu Akbar. Kuat belah-belah situ dia cukup suka. Semayang tak apa nak kuat pun. Semayang tarawih 8 belah habis dah. Tinggal lah hak depan ni. Depan ni pun tinggal pekho apa semua. Tuan-tuan pekho. Hak semayang tolak punggung naik dulu tu kan. Allah, kesiannya. Berkerusi ada. Kesian. Sebab tu hari ni kalau kata kuat dalam bab-bab macam tu nak buat apa? Ni kuat dalam bab ibadah ni. Bilal bin Rabah dia jawab kepada Nabi selamba, dia kata apa? Ma amiltu bi arja amalin min anni lam atawadda lam atatahhur bukuran tamman fi sa'atin min al-laili wan nahar illa sallaitu ma kutiba li an usalli. Dia jawab kepada Nabi selamba, dia kata aku tak ada amal yang special ya Rasulullah. Tapi aku sempurnakan wuduk aku siang dan malam, aku sempurnakan elok-elok, dan aku sempurnakan juga daripada masa aku tadi untuk aku buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat ni tuan-tuan, kalau kata kita rasa amalan kita banyak dah, itulah selemah-lemah amalan para sahabat. Macam mana Abdullah bin Amr bin Al-As, tuan-tuan bisa dengarkan nama dia. Abdullah bin Al-Amr, dia bukan Abdullah bin Amru. Dia Abdullah bin Amr bin Al-As. Asal nama dia adalah Al-As bin Amr bin Al-As. Tetapi nama itu qad ghayyara Nabi sallallahu alaihi wasallam ismuhu
ismahu ila Abdullah. Nama tu telah ditukar daripada Al-As kepada Abdullah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu dia lahir, bapak dia yang kata Al-Amr. Waktu tu bapak dia baru berusia 15 tahun. Muda lagi lah. Tapi kita hari ni kalau kata kahwin muda sangat pun tak dibenarkan. Bila sebut kata lagu tu Abdullah. Sebab Arab ni dia lebih matang berbanding kita. Kita tengok anak-anak Arab pun sama. Dia tak macam anak-anak kita. Anak kita umur 10 tahun duk main pijak kaki lagi dalam semayang. Kan? Sebab tu ada pengasingan saf. Anak orang Melayu dengan anak orang Arab. Anak orang Arab dia semayang sungguh. Sebab tu ada yang pertikai. Sebab apa saf kanak-kanak di Malaysia kena letak di belakang. Orang di Arab tak payah pun. Yang tu lah. Sebab kematangan. Ada yang pernah jadi mufti umur 15 tahun pun ada. Sebab mereka 15 tahun tu nama, saya 15 tahun duk merapu gini. Ni dah tua-tua ni lah baru nak mengaji. Sebab tu kalau kata kita tengok pada hari ni dalam hidup Abdullah bin Amr bin Al-As ni tadi, tuan-tuan cuba tengok dia punya riwayat hidup dia. Ayah dia sampai risau. Ayah dia pergi mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, anak aku ni dia buat ibadat seakan-akan tak mau berhenti, ya Rasulullah. Semayang malam sampai tak mau tidur. Tu yang Nabi kata, kalau kata nak semayang malam boleh. Nabi nasihat kat dia lah tu. Nak semayang malam boleh tapi kena ada ruang untuk berehat, untuk tidur. Puasa ni sampai dia kalau kata boleh puasa tak mau buka. Sampai dia kata, Nabi kata dekat dia, puasa sebulan cukup dengan 3 hari. Dia kata apa? Sikit sangat. Wa ana syabab wa anna quwwah da'ni astamti' ya Rasulullah. Aku nak bersukaria dengan ibadah aku bukan kacau orang, ya Rasulullah. Aku ni orang muda, aku orang kuat. Aku nak berpuasa lebih daripada 3 hari boleh. Boleh tak? Nabi kata maksimum sum yauman fa aftir yauman saum akhi Daud. Pakai puasa Nabi Allah Daud alaihi salam. Sebab tu puasa sunat yang terbaik adalah puasa Nabi Allah Daud. Puasa sehari, buka sehari. Puasa sehari, buka sehari. Kita buka sehari, buka sehari. Buka sehari, buka sehari. Kita puasa Daud bin Matlazim. Kita bukan Nabi Allah Daud, terbeza kita tu. Abdullah bin Amr dia puasa ni setiap hari sampailah Nabi pun dah wafat. Dia tak mungkir janji dia. Cuma dia duduk seorang-seorang, dalam hadis kata dia duduk kata lagu tu lah, ya laitani qabbaltu rukhsatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata aku ikut apa yang Nabi kata, bukankah bagus? Nabi suruh aku puasa 3 hari ya. Ni mai dah tua dia tak larat dah lah. Dulu dia kata wa ana syabab, aku ni orang muda. Duk muda remaja lagi, wa ana quwwah, aku ni orang kuat. Da'ni astamti'. Tapi lah ni dia dah amat-amat kurang dah. Tapi dia mungkin tak janji dia dengan Nabi, tak. Sampai matilah dia berpegang janji dia dengan Nabi. Pada pertemuan tazkirah Jumaat nanti kita akan menceritakan pula tentang bagaimana sahabat yang cukup sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia janji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu perjanjian. Siapa dia? Kita akan jumpa pada salat Jumaat nanti dalam slot tazkirah. Iaitulah kita dalam peristiwa kita menyambut Maulidur Rasul ni, tuan-tuan. Kita bukan sekadar nak mendengar ceramah Nabi lahir bila. Tuan-tuan semua maklum lah. Saya kalau kata buat Isra' Mi'raj pun saya tak nak cerita pun. Nabi Isra' Mi'raj tanggal bila semua tu saya tak berapa nak bergemak dah. Yang saya suka ni adalah menceritakan apa yang kita boleh ambil daripada peristiwa tersebut. Tak guna kita dengar berapa ratus ceramah pun, tapi satu pun kita tak ambil daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi itu kita kena faham. Nanti juga saya akan terangkan sedikit berkaitan dengan sunnah berpakaian. Sebab ada orang dia kata pakaian sunnah itu cumalah jubah dan serban, ridha. Habis tu kena orang yang duduk ulama. Tuan-tuan biasa pergi Tashkent Uzbek. Kalau kata tuan-tuan naik Uzbekistan Airways, dia akan turun dekat Tashkent. Ulama-ulama di Tashkent ramai, tapi dia tak pakai jubah macam kita. Sebab faktor sejuk dan seumpamanya, maka dia pakai seluar. Adakah itu tidak mengikut sunnah Nabi? Maka kita akan bincang nanti pada tazkirah zuhur sedikit sahaja. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan dengan adanya maulid selama
4 bulan di Johor ni, dan peringkat masjid pun tuan-tuan buat lebih daripada 3 hari rasanya, maka kita sama-sama perbetulkan apa yang selama ini tak betul persepsi kita tentang Islam. Bagaimana yang dikatakan mulianya Rasul sallallahu alaihi wasallam nak dibandingkan dengan diri kita. Sebab tu hari ni siapa yang berani mempertikai, cuba tengok bagaimana iman Bilal. Bilal orang yang sayang kepada Nabi. Sebab tu siapa-siapa yang mendakwa dia boleh jadi kebal, itu berlawanan dengan Nabi. Ada tak silat kebal hari ni? Contoh kebal apa dia? Tembok tak mati. Tu kebal tu. Nabi Muhammad tak kebal. Qul innama ana basyarum mithlukum. Sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad daripada sudut keinsanan sama dengan kita. Tetapi mukjizat daripada sudut martabat tak sama. Nabi maksumun minadz-dzunub, kita tak. Kita bebas melakukan dosa. Kita tak pernah kering daripada dosa. Tapi Nabi tidak. Cuma daripada sudut berkahwin, makan, minum, tidur, rehat, itu semua sama manusia ni. Ada orang pula boleh kata Nabi Muhammad itu satu manusia yang tak ada pada waktu tu zaman dia kebal. Kalau kata sungguh ada boleh jadi kebal ni tuan-tuan, kita nak hantar pergi Palestin sana tu, biar lawan dengan Zionis Yahudi tu. Kan? Pasal apa? Pasal kalau kata sungguh jadi kebal, depa kata kami beramal dengan ayat Quran. Ada mengaku kami beramal dengan ayat Quran. Nabi 30 juzuk talaqi musyafahah dengan Jibril. Kita baca Fatihah pun duk melelong wala lolin. Dalam duk herak macam tu boleh jadi kebal ni. Stupid. Boleh pergi jadi kebal pula dah. Tetak tak makan. Tetak dengan parang. Tak jadi apa. Oh, kata hebat ni. Tu guna jin nama dia. Bukan guna ayat Quran. Ayat Quran tak akan boleh mengkebal. Nabi Muhammad Quran turun kat dia pasal apa dia tak kebal. Orang baling batu kepada Nabi. Nabi berdarah. Boleh tak Allah Ta'ala buat dengan kerasulan dan kasih sayang Allah kepada Nabi, orang baling batu jadi buah kurma. Boleh tak? Boleh. Hampa baling aku makan. Hampa baling aku makan. Memanglah nampak macam Scooby-Doo, tapi nak lawan pok-pok ni memang lagu ni. Mendakwa jadi kebal dan seumpamanya sampai tak perlu semayang, mudah dengan berzikir saja boleh. Semua tu benda yang mengarut. Tidak ada di dalam Islam. Kan? Sampai boleh mendakwa kata dia tu boleh jadi kebal. Ni dunia kita hari ni, anak-anak kita kan suka tengok gambar apa? Bobo Boy. Anak tuan-tuan suka tengok gambar Bobo Boy. Bobo Boy ni dia ada satu watak, nama dia Gopal. Ni kira sanad yang mutawatir saya bagi kat tuan-tuan ni. Dia dalam ilmu hadis, kalau kata sanad yang mutawatir maksudnya periwayatan daripada rawi yang fiqah lebih pada 10 orang. Kan? Tuan-tuan tanya dengan 10 orang lain pun dia akan kata benda yang sama. Gopal ni dia lagu mana? Dia boleh ubah ni lampu jadi coklat bar, dia boleh ubah semua. Jadi benda makan. Nabi lagi lah Allah Ta'ala boleh buat. Orang baling batu jadi kurma. Boleh. Tapi Allah Ta'ala tak buat. Allah Ta'ala tunjukkan nilai keinsanan Nabi adalah sama dengan kita. Maksud Nabi pun cedera. Cukup setakat tu dulu tuan-tuan. Saya ni kalau kata bercakap sampai ke 9 lagi pun boleh. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Terima kasih kepada pihak pengurusan dan pentadbiran masjid yang sudi menjemput saya. InsyaAllah kita jumpa pula saat lagi dalam tazkirah Jumaat. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.